Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala peluang untuk kita berada pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman ke-90 hingga 94, dan hari ini kita bersyukur kita didatangkan tetamu istimewa Ustaz Abdullah Bukhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan kita bersama juga Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersama dengan Ustaz Abdullah hari ini. Ya, kita ada pelbagai persoalan minggu ini yang amat kritikal, ya, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan hijrah, tentang istilah bunuh, ya, amat sensitif dalam keadaan kita di dunia serba tanpa sempadan ini. Ramai yang mungkin melihat kepada halaman 90 hingga 94 ini dengan cara yang negatif, tetapi sebenarnya ada banyak pelajaran hidayah yang ingin kita ulang kaji pada hari ini. Jadi bagi tuan-tuan, jangan lupa untuk share di Facebook, ya, boleh beritahu kepada rakan-rakan, hatta kepada yang bukan Islam juga, untuk memahami sebenarnya apa konsep jihad, apa konsep hijrah, apa konsep tentang munafik di dalam Al-Quran, agar kita dicerahkan dengan betul-betul berdasarkan daripada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Al-Fatihah sebentar tadi untuk mengingatkan kepada kita jalan orang-orang yang diberi nikmat adalah jalan yang kita mohon daripada Allah Subhanahu taala. Kita perlukan hidayah, kejelasan bagaimana untuk mendapat nikmat tersebut di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga orang-orang yang soleh yang kita ingin jadi bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Kita ingin bersama dengan empat golongan ini di akhirat nanti insya-Allah, dan perjuangan kita adalah di sini. Sebabnya pada hari ini kita ingin sama-sama melihat kalau Hamka dalam tafsirnya menceritakan tentang surah An-Nisa ada kaitan dengan surah Al-Maidah, ada kaitan dengan Al-Anfal dan juga At-Taubah, terutama bila bercakap tentang istilah jihad. Dan jihad ini adalah satu topik yang agak berat, ya, apatah lagi kita baru sahaja berada pada juz yang kelima.
tetapi ia disampaikan untuk sama-sama kita faham adakah jihad ini kerana nak kuasa ataupun kerana nak menjajah semata-mata. Ini yang kita nak lihat pada halaman yang ke-90. Jadi sama-sama kita berbincang dengan Ustaz Abdullah Bukhari, Ustaz ya. Jadi bercakap tentang halaman 90 ini tentang jihad, ada istilah tuqatiluna fi sabilillah ya, bukan sekadar fi sabilillah pada jalan Allah, tapi tuqatilun ya, maksudnya bunuh ya. Jadi kalau boleh Ustaz ceritakan sikit, terutama kalau ayat 77 tu amat keras ya, seruan tentang jihad, walaupun di hujung itu Allah kata Allah tidak menzalimi fatila ini kalau kat kurma tu ada kecil-kecil tu kan, macam sumbu ataupun dia punya serabut dia tu kecil, itu pun Allah tidak zalim. Tapi jihad ni bukan zalim ke? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ustaz Tarmizi, masya-Allah, terpesona dengan suara tadi. Dan seterusnya dan penonton dirahmati Allah sekalian. Perkataan jihad memang ialah sangat sensitif, dan kadang-kadang perkataan jihad ini dibawa dalam konotasi yang negatif. Tapi sebenarnya untuk kita faham ayat ni, kita kena faham mengikut konteks zaman Nabi. Dan ketika ayat ni turun pada zaman Nabi, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah An-Nisa dan surah yang turun di Madinah, kita dapati umat Islam yang berasal daripada Mekah ditindas. Lalu mereka berhijrah ke Madinah. Kenapa mereka ditindas? Semata-mata kerana agama mereka. Kerana akidah. Bukan mereka kacau orang ke atau buat silap dan sebagainya. Dan jihad ni kalau bahasa mudah, dia sebenarnya sangat sesuai dengan fitrah manusia apabila ditindas. Jadi umat Islam ketika zaman ayat ni turun, di Mekah mereka ditindas sehingga ada yang mati dibunuh. Apa kesalahan mereka? Semata-mata kerana mengatakan Allah Tuhan yang satu. Hijrah ke Madinah, lepas hijrah ke Madinah tak habis lagi penindasan itu, diserbu, diserang dan sebagainya. Jadi kita kata jihad ini bukan semata-mata untuk nak luaskan wilayah, bukan semata-mata nak tambah kuasa, tetapi dia yang pertama sekali untuk membela diri apabila ditindas. Dan dengan jihad ini juga kalau kita perhatikan, keadilan Islam itu disebarluaskan. Sebab ini antara perkara yang jarang orang perasan lah. Kenapa perluasan wilayah Islam bermula pada zaman Nabi, seterus zaman Khulafa Ar-Rashidin, kita katakan agak mudah berlaku. Sebab tentera Arab ataupun para sahabat Nabi, tentera orang Islam ni, bila pergi ke wilayah-wilayah untuk membuka wilayah baru, buka lembaran baru, mereka mendapat sokongan penduduk tempatan. Sebab penduduk tempatan yang dah lama dijajah oleh kuasa-kuasa Rom, Farsi dan sebagainya, mereka dikenakan cukai, dikenakan penindasan dan sebagainya. Jadi bila mereka dah ada reputasi yang baik mengenai Islam itu sendiri, bila tentera Islam itu datang, mereka melihat ini harapan baru. Harapan baru. Sebab ini orang Arab yang mana agama mereka ada etika jihad. Jelas Nabi kata jangan bunuh kanak-kanak, wanita, jangan bunuh orang beribadat, jangan patahkan pokok-pokok dan sebagainya. Itu antara hikmah kenapa jihad disyariatkan dalam Islam. Jadi di situ dapat disimpulkan sebenarnya jihad di dalam Islam ini bukanlah jihad ataupun pergi ke negara lain untuk menindas orang lain, Ustaz, ya, tetapi sebenarnya memperjuangkan orang-orang yang ditindas di tempat itu. Maka bila katakan ada kuasa lain yang mereka menguasai, berkuasa, mereka tidak kisah ambil harta, menindas orang miskin, wanita, anak-anak. Rupa-rupanya bila Islam datang, ya, Islam bukan sekadar pergi ke situ untuk mengambil harta orang, tetapi sebenarnya memperjuangkan, malah itu disiplin yang amat details ataupun penuh terperinci di dalam Al-Quran, dalam bercakap tentang kebenaran perang, ya, berita-berita yang disampaikan, dan kemudian etika-etika ketika perang, Ustaz, ya. Jadi itu yang kita lihat kalau kita melihat pada halaman yang ke-91 itu ada perkara yang menarik, ya, sebagai ulang kaji kita pada hari ini, iaitu masih lagi berkaitan dengan jihad, ya. Jihad ini asasnya maksudnya bersungguh-sungguh. Bila istilah yuqatilun itu barulah bunuh. Jadi jihad ini luas, Ustaz, ya. Betul. Tapi kalau spesifiknya, kalau perang itu yuqatilun, membunuh. Dalam halaman yang ke-91 ni ada diceritakan tentang integriti berita, ya, kebenaran berita yang disampaikan untuk perang ataupun tidak perang. Tidak boleh sekadar kita dapat sesuatu berita, kita main forward sahaja, dan itu menyebabkan kegawatan ataupun porak-poranda di dalam sesuatu negara ataupun negeri. Jadi dalam keadaan begini, ya, muka surat ini ada perkara yang menarik, ada ayat ke-82.
Ustaz ya. Tiba-tiba muncul afala yatadabbarunal Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, mengapa kamu tidak tadabbur? Ingatkan ayat tadabbur ni pergi pada surah-surah yang mungkin cerita pasal Quran, surah Al-Isra mungkin ya. Tapi muncul pada surah An-Nisa, topiknya berkaitan dengan taat pada Allah, taat pada Rasul dan bercakap tentang jihad fi sabilillah. Jadi nak minta kepada Ustaz Tirmizi dahulu mendengarkan bacaan satu ayat daripada ayat yang ke-82 itu, ayat yang saya baca tadi, tapi bacaan yang special lah daripada Ustaz. Sebelum kita nak melihat apa kaitan dengan perang, disiplin sebagai orang yang beriman. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami, mentadabbur Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan datang daripada Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Dan selepas ayat ini Allah menyatakan, dan apabila sampai pada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyebarkan, padahal mereka sepatutnya ya apabila mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, sudah tentu orang yang ingin mengetahui kebenaran akan mengetahui secara rasmi daripada mereka. Jadi Al-Quran dan juga tentang berita aman tidak aman ini, kalau Ustaz boleh cerahkan apa yang berlaku sebenarnya di sebalik ayat ini, sila. Okey, menurut sekali kita ingat Al-Quran ni, kita jangan ingat cuma sebuah kitab bacaan biasa. Dia mengandungi panduan hidup manusia secara lebih menyeluruh dan juga holistik. Lepas tu bila kita dalami Al-Quran, antara perkara yang ditekankan oleh Al-Quran seperti kita bincang tadi, konsep jihad. Konsep jihad yang sebetulnya macam mana, ada etika dan sebagainya. Lepas tu disebut kalau Al-Quran ini datang bukan daripada Allah, mungkin ciptaan manusia, dia ada contradiction, percanggahan. Contohnya satu tempat disebut jihad ini untuk tujuan ini, tempat lain mungkin bercanggah. Tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat berkaitan dengan jihad dalam Al-Quran, dia tidak bercanggah. Antara contoh kita buka lah beberapa ayat, bila sebut jihad biasa dimulai dengan harta, jiwa raga. Betul. Konsisten, harta, jiwa raga, bukan kata jiwa raga harta. Itu antara contoh. Kemudian etika dalam jihad pun disebut oleh Al-Quran dan sebagainya. Jadi apa kaitan dengan ayat selepas tu? Sebab saya katakan tadi, bila kita tadabbur Al-Quran, kita akan melihat Al-Quran dibawa satu pengajaran yang cukup menyeluruh, merangkumi semua perkara termasuklah jihad. Dan antara perkara yang perlu ditekankan dalam aspek jihad ini adalah penyebaran berita palsu. Macam kita kata perang saraf lah. Perang saraf. Kadang-kadang ayat ini dia ada beberapa makna lah. Allah kata idza ja'ahum amrun minal amni, bila datang pada mereka berita daripada keamanan, awil khaufi ataupun ketakutan, yang empat takut tu. Yang empat takut tu ceritanya orang munafik Madinah ni dia cuba berbagai cara untuk menimbulkan kegusaran umat Islam. Jadi katakanlah Nabi menghantar misi ketenteraan untuk pergi satu tempat. Belum dapat berita, mereka dah cuba sebarkan berita mengatakan misi ketenteraan itu mati, dibunuh, mengalami kekalahan dan sebagainya. Jadi mesej-mesej ini telah menyebabkan kegusaran, kerisauan dalam kalangan umat Islam. Betul. Jadi Allah Ta'ala turun ke ayat macam ni, Allah Ta'ala kata kamu yang berpegang pada Al-Quran, Al-Quran itu benar daripada Allah, kamu kena patuhi etika-etika yang diajarkan oleh Al-Quran yang ada dalam berbagai tempat. Lepas tu ayat ni juga sebenarnya cerita mengenai khabar angin ni. Khabar angin yang kononnya Nabi telah menceraikan isteri baginda. Cerita dia sebab Nabi mengasingkan diri, tak jumpa isteri baginda selama sebulan. Ada kes lah, kes rumah tangga. Ini satu tarbiyah Rasulullah kepada isteri baginda. Kemudian bila Sayyidina Umar sampai ke Masjid Nabawi, orang tengah duk usah ni,
Saya normal dengar ada orang bercerita macam gosip lah dekat dengan mimbar Masjid Nabawi, Rasulullah telah menceraikan isteri baginda. Jadi Umar ni dia nak tasabut, dia nak pastikan berita ni betul, dia masuk jumpa dengan Nabi, ringkas cerita, Nabi kata tidak. Aku berniat untuk asingkan diri pada isteriku selama sebulan. Jadi itu Allah Ta'ala sebut ni. Sebarang berita yang kamu dapat, kembali rujuk dahulu kepada Rasul ataupun ulil amri, masuk otoriti. Dalam konteks zaman kita ni, sebelum kita nak sebarkan berbagai berita, pastikan sumbernya betul. Daripada mana rujuk pada otoriti, dibimbangi kita akan mengacau dengan berita-berita yang palsu dan juga merisaukan orang. Masya-Allah, ini adalah pelajaran yang penting untuk tuan-tuan kita semua yang mendekati Al-Quran, ya. Maksudnya apabila kita tadabbur Quran, selalu membaca Al-Quran ini, satu, kita tidak akan bertemu dengan ikhtilaf, pertentangan, Ustaz, ya. Dan kesannya di dalam kehidupan kita ialah kita pun tidak akan mengambil berita tanpa asal usul. Betul. Ya, menyerahkan, semak dahulu, kerana itulah juga yang ada di dalam Al-Quran. Kita semak betul-betul dan kita ambil daripada sumber yang betul, dan bila bercakap tentang sumber yang betul, sudah pastinya daripada Allah, dan di peringkat manusia ini, kalau di dalam ayat ini ialah kepada Rasul dan juga kepada ulil amr, orang-orang yang menguruskan urusan kita, yang juga kembali kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini memberi berita ataupun penekanan kepada kita bahawa sekarang ini zaman telefon, Ustaz, ya. Maksudnya dengan keadaan berita macam-macam, COVID-19-nya, dengan blok A, blok B, blok C, macam-macam berita, dan kalau berita itu tidak menambahkan keamanan, ya, ataupun kadang-kadang ada yang kata kami bagi berita ni untuk menambahkan keamanan nanti, kan. Kalau ia bukan sumber yang betul, itu perkara yang beri amaran oleh Allah. Dan di hujung ayat 83 itu ada perkataan lattaba'tumus syaitana illa qalila, iaitu kalau bukanlah dengan rahmat Allah, sebenarnya memang syaitan memang nak kita gusar pada setiap masa. Harapnya kita bukanlah jadi wakil syaitan, Ustaz, ya, untuk menyebar-nyebarkan berita yang tidak betul, yang tidak diselidik dengan cara yang terbaik. Bahkan kalau kita tengok dalam surah lain, surah Surah An-Nur, Surah An-Nur, bila cerita tersebar berita palsu Aisyah, ada skandal dengan sahabat lain. Betul. Bila nama Aisyah dibersihkan, ayat berikutnya Allah Ta'ala ulang benda yang sama. Dia kata syaitan ada peranan. Jadi sekarang ni kita main kalau umpama main telefon kena baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Betul. Zaman sekarang lagi amat penting, Ustaz, ya. Pasal apa? Pasal bila berita gusar ini disebarkan ataupun dijadikan headline, kan, tajuk berita, kesannya isi itu masuk ke dalam jiwa manusia. Betul. Ya, berbanding dengan Quran yang sepatutnya menenangkan, zikir kepada Allah, rupanya lagi orang takut. Selepas ikut My Quran Time sejam, dia dihujani dengan 23 jam berita-berita daripada sumber yang tidak pasti, dan itu amat membahaya, memberi kesan kepada stres level meningkat, Ustaz, ya. Memberi kesan. Pasal apa? Pasal tidak dapat ketenangan daripada sumber Allah dan sumber yang benar. Jadi ini pelajaran yang kita kena ambil sebelum Allah bawakan pada ayat 84 itu, harridil mu'minin, maksudnya sila berikan, kobarkan semangat untuk berjihad, tapi berjihad macam mana pun mesti dengan berita yang betul, dengan diselidik perkara yang sama. Baik. Jadi ini adalah panduan daripada halaman 91, dan di hujung itu, Ustaz, ada cerita tentang sedikit tentang huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, tentang salam. Sikitlah kalau Ustaz boleh sentuh 1 minit, di hujung itu mengapa tiba-tiba pula ada cerita pasal salam pula di sini? Dia kita kata dalam musuh ni ada dua jenis. Ada yang dikatakan kafir harbi, ada yang kata kafir dhimmi, ataupun kita katakan kenapa diucapkan salam. Salam itu bukan seolah nak mengatakan Islam bukan perang je kerja dia. Betul. Islam ada kedamaian, dan antara bukti kedamaian bila kita jumpa orang kita bagi salam. Dan salam ni pun antara benda yang paling awal dibawa oleh Rasulullah ketika baginda hijrah ke Madinah. Maksudnya salam diduduk sekali dengan cerita pasal jihad, nak menyatakan Islam bukan kerja nak jihad aja. Betul. Ada benda yang kita cerita keselamatan, keamanan, kedamaian dan sebagainya. Dan jihad kita pun nak menuju kepada kedamaian. Bukannya betul, untuk kita perang dan lepas perang lagi dan perang. Bukan itu. Kerana kalau perlu perang, itu adalah solusi akhir. Kalau cara baik tak dapat selamat,
kita kena guna cara yang sedikit tegas, namanya adalah jihad. Jadi ini kalau boleh Ustaz Tirmizi bacakan ayat 86 ini sebagai tanda kita kena banyak-banyak sebarkan salam. Di sini bukan sekadar assalamualaikum sahaja, tetapi bila digunakan perkataan bitahiyyatin itu apa-apa sahaja yang menghidupkan, menghormatkan good morning pun Ustaz ya, asalkan ia membawa kepada keamanan. Sama-sama Ustaz. Baik, kita baca ayat 86 Ustaz. Satu ayat nak cerita yang sambung tadi tu. Kalau baca Al-Quran pun kita disunatkan setengah kata wajib membaca auzubillah. Ustaz kata pegang handphone lagi-lagilah kena baca auzubillah. Baca Quran ni, kalau kita kata Quran ni kalamullah. Kena baca auzubillah. Fa idza qara'tal Quran, nak baca Quran terlebih dahulu baca auzubillah. So bacalah auzubillah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang sepadan dengannya. Sesungguhnya Allah Maha menghitung segala sesuatu. Maksudnya di sini apa yang kita belajar bahawa kalau kita dapat assalamualaikum, kita balas balik dengan waalaikumsalam, ataupun yang lebih baik lagi ya, bukannya kita terus tak jawab. Kan pasal apa? Pasal kita adalah umat Islam yang membawakan keselamatan Ustaz ya. Ini yang kita belajar di sini. Jadi bukannya kita ni umat perang, pasal ramai ketika saya di luar negara Ustaz ya, mereka buka halaman inilah. Dia kata inilah bukti bahawa sebenarnya Muslim are terrorist. Kan? Dan pada waktu tu pasal saya pun tak tadabbur Quran, tak pandai lagi belajarlah sikit-sikit bahasa Arab. Jam Ustaz tak boleh nak jawab. Kan? Dia kata so bila tak dapat jawab itu, saya pun rasa memang Islam bukan teroris, tapi tak boleh nak jawab macam mana. Jadi alhamdulillah dengan penekanan ataupun penjelasan ustaz sebentar tadi, dan juga ada ayat pasal tahiyyah ini ya, tentang salam ini menegaskan lagi. Malah selepas ini ada lagi ayat-ayat kontroversi ustaz ya, yang kita ingin lihat bersama. Mungkin ustaz kalau katakan ada orang tanya pada ustaz, Islam ini agama teroris ya, dengan ayat-ayat ini macam mana ustaz menyimpulkannya agar mudah bagi saya ke ada pelajar-pelajar keluar negara bila ditanya tu adalah sedikit jawapan. Sila Ustaz. Okey, saya boleh katakan pertama sekali kena faham dulu ayat dalam Quran yang cerita berperang itu ketika situasi perang berhadapan dengan kafir harbi. Dan kita kena faham kafir harbi lain, status dia kafir dhimmi lain. Bahkan kafir dhimmi ni kafir yang Nabi tak benar kita apa-apakan mereka, mempunyai hak dalam sebuah negara Islam. Ayat-ayat hak cerita pasal perang ni semuanya refer pada kafir harbi. Jadi kena faham konteks tu. Jadi itu bezanya ya, kafir harbi, kafir yang memang nak menyerang kita. Betul. Itulah kandungan daripada halaman 92. Tetapi ada kafir yang dia ada perjanjian Ustaz ya, istilahnya mitsaq di dalam ayat 90. Kalau tuan-tuan lihat, mungkin Ustaz Tarmizi akan baca sebentar lagi ya. Ayat ini menjelaskan kalau mereka berjanji dan mereka ini tidak akan berperang, maksudnya Allah kata fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, jangan cari pasal dengan mereka. Malah dalam sejarah umat Islam sebenarnya kafir zimmi ini yang berjanji ikut peraturan ini, mereka memang aman damai mengamalkan agama mereka, mendapat hak sebagai warga negara, Jadi silakan Ustaz Tirmizi ayat yang ke-90 untuk kita dengar bersama, kerana ini ayat yang penting untuk tuan-tuan. Kalau ada orang tanya bahawa sebenarnya betul ke kita ni jumpa saja orang kafir kena bunuh, ini ayat ni bahawa bukan. Silakan. Baca. Ya. Ayat ke-90 sah? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا الذين يصلون إلى قوم
بينكم وبينه ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, inilah ayat yang menceritakan bagaimana jika ada orang-orang yang bukan Islam tetapi dia berjanji mengikut kepada peraturan bagi sesebuah negara, maka tanggungjawab amanah kepada orang Islam untuk jangan cari pasal, ya, jangan cari untuk menghentam ataupun memerangi kerana mereka berada pada perjanjian hidup bersama, social kontrak sosial yang sudah dibina bersama. Dan atas dasar inilah, ya, dalam keamanan negara kita yang ada sekarang ini, kita amat bersyukur kerana kita kena jaga kontrak sosial ini. Dan salah satunya ialah kita menghargai kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia dalam satu kempen kita, iaitu kempen membantu pahlawan dalam Yayasan Veteran ATM. Tuan-tuan dijemput untuk menyumbang di nombor yang tertera kerana ini adalah pahlawan yang menjaga keamanan negara ini agar kontrak sosial tetap dijaga, agar kita terus aman dan terus kita dapat menghayati beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sebentar, My Quran Time, baca faham amal. أفلا يتدبرون القرآن. Kenapakah kamu tidak mahu mengambil pengajaran daripada Al-Quran? Terima kasih pada penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa setia dalam rancangan My Quran Time. Alhamdulillah, pada hari ini seperti biasa kita bawakan tetamu khas bintang ilmu kita, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari. Dan saya nak mengajak semua para sahabat-sahabat semua Al-Quran untuk bergabung bertemu di platform rasmi yang telah kita sediakan. Kita ada Facebook, ada Instagram dan juga YouTube, iaitu Facebook, akaun Facebook Sahabah Al-Quran, My Hashtag Quran Time dan My Hashtag Quran Time. YouTube pula di My Hashtag Quran Time Official dan Instagram My Quran Time Official. Ya, sah? Baik, alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi memperkenalkan ataupun mengingatkan pada tuan-tuan, ya, yang belum lagi menjadi sahabah Al-Quran di Facebook, boleh bergabung nanti kerana ada banyak input-input perbincangan, ya, sebagai follow up, ya, kepada apa yang telah kita belajar dan juga perkembangan terkini tentang aktiviti-aktiviti Quran kita, insya-Allah. Jadi kita nak teruskan dengan halaman yang ke-93, di mana pada halaman ini Allah menerangkan tentang hak sebagai seorang mukmin, Ustaz, ya, di mana kalau terbunuh ataupun seorang mukmin itu nyawanya amat berharga. Kalau walaupun satu nyawa itu ada ada hukuman ataupun ganjaran yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Tetapi bila bercakap selepas ayat 92 hingga 93 itu, Allah membawakan pada ayat 94 tentang kembali pada perang, ya, idza
darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Ya, dua kali pula tu berulang perkataan fatabayyanu. Kalau biasa fatabayyun ni dalam surah Al-Hujurat biasanya terkenal kan pasal berita. Rupanya di dalam hal ini bercakap tentang perang pun kena ada tabayyun. Kalau boleh ustaz cerita sikit mengapa, apa yang berlaku sebenarnya di sebalik ayat ni. Okey, ayat yang ke-94 ni ada beberapa riwayat. Tapi kalau boleh kita ringkaskan macam mana, dalam riwayat-riwayat itu para sahabat Nabi diutus oleh Nabi untuk satu misi. Kemudian jadi cerita bila mereka sampai ke satu kumpulan sahabat sampai ke sebuah perkampungan, orang kampung tu lari bertempiaran kecuali seorang lelaki. Dan lelaki ni sedang bawa kambing bigi dia. Bila dia tengok para sahabat Nabi yang mengucapkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu sahabat ni beranggapan itu syahadah palsu, tipu sebab nak selamatkan diri. Dia pun pergi bunuh. Dan pada masa itu kita kena ingat kita tak ada letak kesalahan 100% pada para sahabat sebab zaman itu zaman genting dan peristiwa ini saya percaya berlaku sebelum Hudaibiyah. Maksudnya musyrikin Quraisy di Mekah ni siapa cepat dia dapat. Dia akan bunuh. Jadi bila perkara ni berlaku, kawan tu meninggal dunia, dia ambil harta rampasan perang bawa balik ke Madinah. Bila Nabi dapat tahu turun ayat ni menegur. Jadi kesimpulannya sebarang tindakan sama ada ketika aman ataupun ketika perang lebih lagi penting kepada kita untuk tabayyun, semak betul-betul. Dan berikutan perbuatan itu dia ada kaitan dengan ayat yang ke-92 tu, bunuh orang beriman secara tak sengaja. Tak boleh dibiarkan begitu saja, perlu ada ganti rugi dietnya, sama ada merdekakan hamba atau membayar ganti rugi kepada ahli waris dan sebagainya. Tapi kesimpulannya tabayyun itu perlu kita amalkan ketika tenang dan juga ketika perang. Masya-Allah, itu penerangan mengapa penting sangat etika sebenarnya Ustaz ya. Nilai di dalam Al-Quran dalam Islam ini ialah waktu aman tabayyun, waktu nak berperang ni orang dah depan bawa kambing bersyahadah pun kena tabayyun juga. Subhanallah, ini adalah satu disiplin yang penting. Dan kalau kita bercakap tentang tabayyun ini, fatabayyanu ini, Hamka menerangkan, menjelaskan tentang pentingnya jabatan perisik. Sampai tahap begitu beliau mengaitkan dengan ayat ini. Kerana apa? Kerana kalau tidak ada jabatan perisik yang mengkaji tentang, dia bukan sekadar awak ni Islam ke tak Islam ke begitu kan, dia kena tengok pada jabatan pendaftaran bila dia masuk Islamnya. Perkara-perkara itu, sistem mengkaji dan menentukan fakta itu perlu ada pada sesebuah negara, negeri, apatah lagi kalau kita bercakap tentang keluarga kita pun Ustaz ya. Bukannya kalau dia macam di rumah lah, kadang-kadang anak tu bergaduh kan, yang si adiknya menangis bila ayah masuk rumah kan, itu politik dalam rumah kan. Kalau katakan tidak tabayun betul-betul, nampak nangis saja, yang ini mesti yang kena, yang menyuruh belakang pintu ini yang bersalah. Padahal sebenarnya tabayun itu perlu berada di dalam rumah. Disiplin itulah yang dibawakan di luar rumah sampai ke medan perang. Ini pelajaran yang amat mantap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal Allah menyatakan famannallahu alaikum fatabayyanu, ya. Walaupun mungkin kadang-kadang ada yang kata, Allah menyatakan kat sini, kamu ni nakkan arada hayatid dunya, nakkan dunia, ya. Allah nampak harta rampasan perang dipegang oleh lelaki tadi kan. Jadi Allah mengingatkan jangan sampai walaupun niat jihad, tetapi masih lagi Allah mengecam pada bahagian ini. Allah kata bahawa ada harta yang lebih banyak di sisi Allah, dan lebih daripada itu famanallahu alaikum, Allah menggunakan nikmat iman itulah yang perlu dihargai. Dan daripada iman ini kita tabayun pada semua perkara, pasal yang paling tahu adalah Allah bima kanu bima ta'maluna khabira. Jadi ada, ini ada kaedah dipanggil apa, nahkum bidzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita melihat yang zahir, Allah yang ambil kira apa di dalam hati. Kita tak boleh kata mungkin dia ni kafir, syahadah dan sebagainya. Jadi ini kaedah yang penting. Dan kalau kait dengan zaman sekarang Ustaz ya, kadang-kadang orang kalau berbeza kumpulan, dia akan cakap orang ni dah lain kan. Kalau kumpulan saya okey kan. Padahal Ustaz maklumkan tadi bizawariha kan, dengan luarnya sahaja kita dapat membina ataupun membuat kesimpulan. Jangan diseluk sampai ke dalam hati, pasal Allah sahaja yang tahu. Baik. Jadi kita berpindah kepada halaman akhir, halaman yang ke-94, di mana kita ingin melihat kepada ayat ke-97. Allah mengingatkan tentang satu perkara yang penting. Orang yang perlu berhijrah, kalau tidak berhijrah, ada jahannam wasa'at masira.
ayat 97 ini amat-amat tegas amarannya, padahal bukankah kalau nak hijrah, kalau tak nak tu tak boleh ke? Ustaz, tolong cerahkan sikit Ustaz ayat 97 ni. Dia macam ni, hijrah pada zaman Nabi daripada Mekah ke Madinah adalah satu arahan wajib. Bukti arahan wajib, pihak-pihak yang ada kemampuan pada ayat yang ke-97 tapi tidak berhijrah diberi ancaman jahanam dan juga sa'at masira. Jadi kalau kita kata kalau benda tu tidak wajib, kenapa tak berhijrah boleh menyebabkan apa? Dikenakan neraka jahanam. Tambahan pula kalau kita tengok ayat yang ke-99 tu Allah Taala bagi pengecualian. Allah kata orang yang tak mampu berhijrah kerana lemah, tertindas, kanak-kanak wanita, mereka ini diberikan kemaafan. Tetapi perkataan tu tengok Allah kata faulaika asallah. Asa tu. Asa ni dia macam kalau belajar bahasa Arab dipanggil adatut taraji. Perkataan menggambarkan harapan. Kalau yang tak mampu ni pun Allah kata mereka ini mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa. Maksud guna lagi perkataan asa nak cerita berat ni. Mudah-mudahan kalau dah kamu tak mampu, Allah Taala mudah-mudahan ampunkan dosa kamu. Yang mampu tak berhijrah, memang patutlah mereka itu dihukuman ke neraka jahanam. Dan ayat yang ke-97 ni kalau kita boleh kata mereka tidak ada semangat jihad yang sebenar. Contoh mudahlah, kenapa tak nak hijrah bersama Rasulullah? Baru je beli rumah buat loan 25 tahun. Nanti tinggal macam mana rumah tu? Penting jihad tu. Jihad itu. Jadi itu pada zaman Rasulullah dan pada zaman ini juga Ustaz ya. Maksudnya bila katakan tempat itu ada perkara-perkara yang mengganggu keimanan, di situ apa poinnya Ustaz? Adakah orang tu kalau perlu berhijrah, dia kena berhijrah ataupun macam mana? Ya sudah pasti, sebab apa kadang-kadang kalau duduk di satu tempat yang boleh apa yang berlaku para sahabat Nabi ni, memang kalau duduk di Mekah kemungkinan mereka akan diancam bunuh kerana akidah mereka. Jadi perkara sama kita boleh pakai pada zaman ini. Tetapi zaman ini tak semudah yang kita sangkalah. Hijrah sajalah, kenapa nak duduk di Palestin lagi? Tak semudah itulah. Sebab apa? Satu segi kalau kita tinggalkan saja, tidak ada orang yang mempertahankan negeri kita tu, kita bimbang pihak yang menindas akan menganggap itu satu persetujuan. Jadi sebab tu jihad ni ada masa kita kena bergerak, ada masa kita kena stay. Itu perlu dinilai berdasarkan apa kebijaksanaan orang tempatan yang menjiwai kawasan itu. Jadi itu perkara pentinglah juga Ustaz ya. Maksudnya lebih bagus perkara ini didiskusikan dengan imam, dengan pemerintah di kawasan tempatan. Kerana apa? Kalau tidak dia akan cakap saya rasa macam dekat Malaysia ni banyak maksiat nak pindah ke Mekah kan. Jadi semua orang pindah ke Mekah kan. Rupa-rupanya siapa yang nak menjaga negara ini, ataupun kalau ada yang kata bahawa saya rasa kawasan ini kurang ada banyak dosa kan, dia pindah, dia pilih je kan. Jadi akhirnya tidak ada perjuangan jihad itu tadi. Jadi ini perlu dibincangkan dan secara ringkas pada halaman 90 hingga 94 ini pasal jihad, hijrah. Dia bukan dibuat sembrono seorang-seorang Ustaz ya. Betul. Apa nasihat Ustaz kepada penonton bila memahami ayat ataupun halaman 90 hingga 94 ini? Saya boleh katakan macam ni, sebarang ayat Al-Quran yang kita nak bincang, kita kena faham mengikut konteks. Menurut konteks zaman. Kenapa ayat ni turun pada zaman Nabi? Faham, tengok situasi itu, barulah kita bawa kepada zaman kita. Walaupun begitu, kita perlu juga kepada pandangan-pandangan orang ulama pada zaman moden, melihat sesuai ataupun tidak. Konteks itu dibaca mengikut satu sudut begitu sahaja. Dia perlu lihat kepada konteks masa. Dan tambahan pula sekarang ni, Islam ni kita kata diserang daripada segenap penjuru. Kadang-kadang bukan kita nak merendahkan izzah kemuliaan Islam, tetapi kita tak mahu kesilapan kita membawa agenda jihad ni menyebabkan Islam tu semakin terfitnah. Bukan setakat mungkin tempat kita tak ada isu lah. Kita bimbang negara-negara yang mana umat Islam ni sebagai minoriti akan terkena tempias-tempias sikap kita yang tidak bertanggungjawab, yang konon nak memperjuangkan jihad tetapi salah konteks. Itu kita kena tengok collateral damage yang mungkin berlaku pada tempat lain. Macam contoh, kalau saya bagi contoh, cerita dulu satu masa di Afghanistan bila Taliban berkuasa, dia letupkan patung. Dan antara ulama yang mencegah ataupun menegur, dia kata adalah Yusuf Qaradawi. Sebab apa? Dia kata memang patung itu kita tak disimpan, tetapi masalahnya collateral damage, kemusnahan sampingan. Muslim minoriti di negara-negara kita kata Hindu ataupun Buddha ni mungkin akan terancam ataupun mendapat masalah. Jadi maksudnya jangan sembrono, perlu melihat pada konteks dan juga rujuklah ahli, rujuk pakar.
Itu nasihat yang penting ya, maksudnya merujuk kepada ahli, pada pakar yang ada ilmu dalam memahami ini. Kita boleh baca, kita tadabbur ayat ini, tapi bila kita dah mula mengambil hukum ya, membuat perubahan-perubahan ini, kita kalau boleh dapatkan kejelasan yang lebih tepat ya. My Quran Time sebagai pengenalan bahawa ada ayat Quran ini, tapi lepas itu kita pergi jumpa imam, jumpa dengan ustaz, jumpa dengan pakar, agar ketika kita berhijrah, hijrah kita itu ada sistem yang mantap atas dasar iman, bukan sekadar ada cerita ustaz ni yang semangat berjihad ini datang daripada pelajar di selatan naik motor cabuk kapcai sampai ke sempadan Thailand, kena tahan. Rupanya pasport tak buat lagi kan, jadi patah balik. Jadi semangat jihad ya, semangat hijrah, tetapi perlu menggunakan law of the land ya, maksudnya peraturan sesuatu negara itu perlu dihormati. Jangan sampai kita terkandas dalam usaha untuk pergi ke syurga kerana tidak memahami kepada konteks semasa. Jadi ini yang kita nak lihat pada satu lagi ayat, pada ayat 100 kalau boleh Ustaz Tirmizi. Ustaz, kita membaca ayat ini kerana memberi semangat kepada kita. Hijrah penting dan kita kena memahami hijrah itu dalam konteks yang sebenarnya dalam ayat ini. Silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a wa man يخرج من بيته مهاجرا إلى الله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar daripada rumahnya dengan maksud berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah ayat 100 ya. Halaman ke-94 ini bercerita pasal hijrah, siapa yang duduk sahaja tanpa ada halangan. Allah memberi ancaman ya, seperti mana yang Ustaz maklumkan tadi, sampaikan ada jahannam wasaat masira. Ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila ayat 100 ini Ustaz, biasanya pada ma'al hijrah. Tahun baru biasanya mesti ada penceramah baca ayat ini. Ayat ni keluar. Ayat ni keluar. Jadi hari ni nak mintalah Ustaz jelaskan sikit. Saya ni kena keluar ke ni? Kan? Dah keluar daripada penceramah, ataupun penceramah pun kadang-kadang pasal ada hijrah je lah kan, pasal ma'al hijrah. Tapi apa sebenarnya yang perlu kita buat pada zaman sekarang, ataupun kita sekadar dengar cerita hijrah sahaja? Sila Ustaz. Hijrah ni kalau secara literalnya pindah tempat. Pindah tempat. Contoh saya duduk sini, pindah ke sana, hijrah lah. Tetapi hijrah dalam erti kata Islam, hijrah daripada keburukan kepada kebaikan, kebaikan kepada yang lebih baik. Lepas tu selepas pembukaan kota Mekah, Nabi kata tak ada lagi dah hijrah. Dalam konteks zaman tu, yang ada adalah hijrah ataupun kita kata jiwa daripada kejahatan, keburukan kepada kebaikan. Ayat ni sebenarnya applicable ataupun terpakai kepada semua. Contoh mudah. Sebelum ni dia tak pakai tudung. Ya. Lepas tu dia dapat kesedaran, dia pun berhijrah pakai tudung. Dan of course bila sudah pasti bila nak hijrah, buat sesuatu yang baru perlu kepada semangat jihad yang kuat. Sebab apa? Macam-macam lah, bila dah nak pakai tudung orang kata dah jadi ustazah dah sekarang, lalu tak tahan mental, balik pada asal, hijrah. Kemudian perhati dah, ayat ini sebenarnya dia cerita mengenai elemen niat.
Elemen niat. Allah kata siapa yang keluar wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah. Siapa yang keluar dengan niat untuk hijrah, kemudian dia mati di tengah jalan. Ada cerita saya pernah baca, sahabat Nabi ni dia agak uzur, dibawa keluar sampai tengah jalan makin teruk sakitnya, dia kata biar kata keluarkan aku daripada negeri yang penduduknya zalim ini, bawa aku per Rasulullah. Akhirnya meninggal dunia di tengah jalan. Tetapi pahala patut Allah Taala turunkan ayat ni, pahala itu dah dijamin. Sebab tu saya selalu ada kita hafal Quran, alhamdulillah. Ustaz Tamizi pun hafal Quran. Kita didatangi oleh orang yang minat hafal Quran tapi usia dah lanjut. Macam mana Ustaz? Saya ni dah 50, saya nak hafal Quran. Lepas tu saya kata apa? Saya baca ayat ni. Niat tu kena ada. Ya Allah, aku niat nak hafal Quran. Walaupun mungkin setahun dia dapat satu muka surat. Niat tu dah ada. Katakanlah baru hafal sampai juzuk 1, diambil nyawa oleh Allah. Tetapi Allah Ta'ala anggap dia itu sebagai orang yang dah hafiz Al-Quran. Masya Allah. Sebab tu apa? Cerita pasal hijrah ni penting niat tu untuk kebaikan. Di samping kita laksanakan niat itu, ending ni Allah Ta'ala akan terima insya-Allah. Dan niat itu untuk berhijrah tu tak semestinya tunggu ma'al hijrah Ustaz ya. Betul. Itu penting tu ya, pasal kadang-kadang tunggu ma'al hijrah lepas tu terlupa niat tersebut, azam tahun baru. Dan ini pelajaran yang memberi semangat ya, dengan kisah Ustaz maklumkan tadi. Dan juga ini ada kaitan dengan Pak Mail lah Ustaz ya. Masa kami ke Keluang sebelum ini, Pak Mail tu dia berniaga cekodok tu, jemput tersebut. Jadi dia kata dia minta pada Allah, dia doalah, dia minta kalau boleh umurnya sampai habis My Quran Time. Maksudnya sampai halaman 604 sempat tadabbur 30 juzuk. Lepas tu Allah nak panggil lah. Kan. Jadi doanya itu lebih kurang macam Ustaz cakap tadi lah. Semangat niat untuk berhijrah, untuk mendalami Al-Quran, untuk hafaz Quran atau apa-apa saja. Ya, nak bertudung, nak solat dan sebagainya, ini adalah satu perkara yang perlu kita hidupkan berdasarkan kepada ayat yang ke-100 ini Ustaz ya. Dan selepas ayat yang ke-100 ini ada cerita tentang solat qasar. Kan. Ini nak pergi berjihad dah ni ya. Wa idza darabtum fil ard kena qasar. Jadi ada kaitan ke ayat 100 dengan ayat 101 ni Ustaz? Kalau boleh ceritakan. Sudah pastilah, sebab apa? Dia dalam lingkungan jihad dan bila keluar perlukan satu perjuangan mental dan sebagainya. Lepas tu bila dah hijrah ke Madinah ni, perang tak habis-habis. Sebab tu kalau kita perhati sebelum perang Badar, banyak seriah dipanggil misi ketenteraan yang dihantar oleh Rasulullah. Dan sepanjang kita kata jihad ni, kadang-kadang bila berhadapan dengan musuh ada waktu rehat dia. Nak semayang, takut musuh serang. Betul. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala turunkan ayat ni memberi rukhsah, kelonggaran. Bila kita musafir jihad, asalnya musafir jihad, semayang boleh dipendekkan. Lepas tu ulama bincanglah. Kalau tengok literal ayat ni, seolah-olah menunjukkan ketika berperang saja kena kuasa semayang. Tetapi ulama tafsir, ulama hadis dan para ulama sepakat mengatakan walaupun ialah sebab asal ayat ini turun untuk memudahkan umat Islam ketika berhadapan dengan musuh yang mungkin menyerang, hukum qasar solat itu kekal sampai kiamat. Ini sebagai satu hadiah daripada Allah. Kerana Allah Ta'ala tahu kita menghadapi kesusahan bila kita musafir dan sebagainya. Masya-Allah. Jadi ini hadiah ketika dalam perjuangan ini tadi. Dan kalau katakan tadi Ustaz cakap mungkin ini perang pada zaman Rasulullah. Kalau sekarang ni perjuangannya hijrah tadi itu, tadi bercakap nak hafal Quran. Ada kaitan ke dengan solat ini untuk menguatkan semangat hijrah kita itu? Ya, sudah pasti solat jangan ditinggalkan. Maksud Allah Ta'ala tahu kadang-kadang kita mengalami kesusahan, tapi solat tetap dijalankan. Lepas tu bila libatkan musafir ada rukhsah. Maksudnya solat ni dia dah bersebati dengan jiwa kita orang beriman. Kadang-kadang bila kita melalui musafir dan sebagainya, kita dibenarkan, diberikan kelonggaran untuk mendekkan solat. Tetap solat tu kena ada. Pendek kata cantiklah kaitan tu, hijrah, solat dan sebagainya. Walaupun kita nak hijrah macam mana sekalipun, solat mesti dijaga. Maksudnya solat ini sebagai talian hayat lah Ustaz ya, untuk memastikan kadang-kadang semangat kita akan jatuh ketika kita nak berjuang ini ya, apa-apa saja hijrah yang kita ingin, perubahan yang kita ingin laksanakan, tetapi pastinya Allah menyatakan solat ini penting hatta waktu perang pun ya, waktu yang rasanya tolonglah bagi rusah tak payah solat nanti kotak ke apa sebagainya, tapi ia amat penting kerana itu talian penting antara seorang hamba dengan penciptanya. Jadi kita doakan pada Allah SWT agar Allah memudahkan urusan kita, menjaga ya urusan solat. Dan secara ringkas pada 5 halaman pada hari ini yang kita ulang kaji,
kita ada niat semangat jihad yang benar untuk memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, ya, bukan sekadar kita nak mengawal menjajah orang lain. Itulah ruh jihad yang dimaklumkan dalam surah An-Nisa halaman yang ke-90 hingga 94. Mari sama-sama kita berdoa dipimpin oleh Ustaz Abdullah Bukhari Bahari. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدلله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdullah Bukhari, pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Gombak, yang bersama pada hari ini mencerahkan lagi 5 halaman yang kita ulang kaji yang telah pun kita belajar pada minggu ini. Kita doakan agar semangat kita, iman, jihad dan juga hijrah ini adalah semangat yang kita faham dengan fakta, dengan sumber yang betul, bukannya sembrono Ustaz, ya. Ini perkara penting dan inilah kesedaran yang kita ingin sebarkan dalam platform Wakaf untuk Ummah. Satu platform tuan-tuan boleh menyumbang di nombor yang tertera agar kita boleh sampaikan mushaf di seluruh negara, di seluruh dunia, agar dapat dibaca, difahami ruh jihad dengan sebenarnya, dan kita jelas bahawa Islam bukan teroris, kita bukan nak jajah negara lain apa sebagainya, tetapi Islam ini adalah agama jihad yang ingin bersungguh-sungguh menyebarkan keimanan ke seluruh dunia, dan itulah semangat kesejahteraan yang kita ingin bawakan di dunia hingga ke akhirat. Saya ucapkan terima kasih pada semua dan insya-Allah kita akan bersiaran ulangan pada jam 11 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas. InsyaAllah kita bertemu lagi ulang kaji pada hari esok, ya, bersama dengan Qori, dan kita berjumpa lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah.